Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kira ni kita akan sambung belajar pelajaran tajwid, iaitu masih lagi dalam tajuk sifat berlawanan, yang mana pelajaran kita ni pada hari ini ialah tentang sifat tawassut. Iaitu sifat tawassut ni ialah sifat di antara sifat syiddah dan rakhawah. Dan sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita ni pada hari ini, cikgu akan menerangkan dulu objektif pengajaran cikgu pada hari ini. Okay, insyaAllah selepas cikgu mengajar, cikgu mau objektif cikgu ni insyaAllah kamu murid-murid akan cikgu jangka akan dapat menyatakan semula pengertian sifat tawassut dan dapat menyatakan huruf-huruf sifat tawassut dan juga rangkai katanya, dan juga yang terakhir dapat menjelaskan cara bacaan sifat tawassut, insya-Allah. Okey, baiklah, kita ni teruskan dulu pengajaran pelajaran kita ni hari ini, iaitu sifat tawassut. Okay, di antara sifat syiddah dan rakhawah ada satu sifat yang dinamakan sifat tawassut, iaitu syiddah dan rakhawah. Di tengah-tengahnya ni, antara syiddah dan rakhawah ni ada tengah-tengahnya, itu sifat tawassut. Apa dia pengertian sifat tawassut itu? Sifat tawassut ialah membunyikan huruf-hurufnya di antara sifat syiddah dan rakhawah. Ada berapa huruf-huruf tawassut itu? Huruf-huruf tawassut ada 5, iaitu huruf lam, nun, ain, mim dan ra. Okay, kita teruskan muka surat 20. Okay, huruf-huruf sifat tawassut terhimpun dalam rangkai kata apa? Ataupun jelaskan rangkai kata bagi sifat tawassut. Rangkai kata sifat tawassut ialah terhimpun dalam rangkai kata lin Umar. Lin Umar. Bagaimana cara bacaan sifat tawassut itu? Sifat tawassut, cara bacaan sifat tawassut ialah hendaklah dibaca dengan sederhana, tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu lembut pada keseluruhannya. Okey, sekarang kita ni masuk contoh bacaan ataupun contoh bagi sifat tawassut. Yang pertama iaitu huruf lam. Huruf lam iaitu dalam surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yal'abun. Dan contoh kedua huruf nun dalam surah Nuh ayat 12 Anhara. Dan yang ketiga huruf ain dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Wa'tasimu. Dan yang keempat huruf mim dalam surah Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi amlam. Dan yang penghabisan iaitu huruf ra dalam surah Al-Baqarah juga ayat 163 yang berbunyi Ar-Rahman. Okay, sampai sana saja dulu pelajaran tadi hari ini. Dan sebelum itu cikgu jelaskan dulu, kalau kamu membaca Al-Quran, masa-masa membaca Quran itu hendaklah jaga panjang pendeknya. Pasal apa? Maksud cikgu sini hendaklah membaca Al-Quran itu bertajwid. Okay, kamu sudah belajar huruf hukum-hukum mat, contoh mat asli, panjang pendeknya itu. Artinya masa membaca Quran, kamu jagalah bacaan kamu itu, jangan nyorong indah bertantu. Berdosa hukumnya, ini boleh mendapat dosa tipulang. Kamu sudah pandai ataupun sudah ajar, jadinya kamu boleh menerapkan bacaan itu ke dalam Al-Quran. Hati-hati membaca Quran, jangan nyorong kata ni, jangan sembarangan lah. Okay, kalau sudah belajar hukum lain seperti nun mati dan tanwin ataupun mesti tani juga, terapkan dalam Al-Quran. Bacalah hati-hati, ikut hukumnya tu. Okay, saya dulu. Okay, selepas ini insyaAllah cikgu arahkan kamu menjawab latihan yang cikgu berikan, insyaAllah. Okay, sampai sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.